Satu lagi video dalam masa yang terdekat guys. Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV, di mana sahabat FC sekali lagi membuat satu pengumuman untuk hari ini, di mana mereka berjaya mendapatkan pemain yang berasal daripada Korea, iaitu Park Jun Bing. So, jom kita bercerita mengenai pemain baru ni daripada Korea Selatan. Kenapa kita tak boleh lepas daripada nama Park ni sebenarnya? So dia macam seolah-olah mengembalikan nostalgia bersama Park Tae-soo. Adakah dia akan menjadi ketua kampung yang seterusnya? Okey, Park Jun-bing ni guys, sekali lagi berasal daripada South Korea, di area Busan, berumur 32 tahun, berketinggian 178, beraksi as a left winger. So South Korean Under 23 pernah beraksi untuk international juga. Dan dia ni memang cukup berkelana lah guys. Terlalu banyak klub yang beliau wakili. Dan daripada pemerhatian aku sini, dia juga adalah merupakan satu versatile player yang boleh beraksi. Bahagian atas tu semua dia sapu lah. Tapi the lowest position yang dia boleh main, yang dia pernah main adalah sampai defensive midfield. Cuma daripada pemerhatian aku, klub terdahulu beliau ni dia lebih di-deploy, walaupun dia dominan as a winger, dia ni boleh main kanan kiri, maksudnya kaki dia ni dua-dua hidup. Tapi aku memerhatikan dia ni lebih di-deploy as a striker pada klub sebelum ni, dan rekod dia pun not bad jugalah. Banyak juga jumlah gol yang dia jaringkan apabila dia letakkan as a striker. Dan nombor jersey dia bersama Sabah FC adalah nombor 9. Kalau nombor 9 ni dia memang begitu sinonim dengan nombor yang digunakan oleh striker. So, adakah dia ni sebenarnya akan dideploy as a striker di dalam Sabah FC, ataupun akan dikekalkan selaku pemain yang akan berada di bahagian flank atau bahagian winger? Itu remain to be seen, pasal kita masih lagi menunggu satu lagi nama yang mungkin akan dikaitkan bersama Sabah FC, di mana kalau kamu tengoklah di post Sabah FC tu, ini adalah perkongsian yang kami share info ni lah bersama budak scoreboard. Sekali lagi, di mana ada 5 list yang kami perolehi daripada rakan kita yang memberi komen. 5 daripada list tersebut, 2 telah menjadi kenyataan, iaitu Oskari Kokenen dan juga Park Jung-bing. Kita ada yang masih menjadi tanda tanya di sini adalah Ganzo Di Renzo forward, Kike KDT left back, dan juga Juan Valere goalkeeper. Goalkeeper is surprisingly lah, ada goalkeeper di dalam list transfer in untuk Sabah FC ni. Okey. Dia begini, aku menganggarkan 5 penama yang diberikan sebentar tadi tu masih lagi menjalani sesi uji bakat untuk menentukan sama ada mereka ni akan diambil atau tidak bersama Sabah FC. Tapi ada possibilities juga nama-nama tersebut akan dibawa masuk ke dalam skuad sang badak kita ni, kerana sekali lagi setakat ni daripada 5 nama tersebut 2 telah menjadi kenyataan. So aku rasa tidak mustahil 3 tersebut juga akan menjadi kenyataan. So sekiranya Di Renzo betul akan diumumkan bersama Sabah FC, so walaupun si Park ni akan memakai nombor 9, tapi aku lebih menganggarkan dia ni akan dideploy mungkin as a attacking midfield ataupun left wing. Lebih kurang macam itulah yang aku perhatikan di sini. Kalau kamu tengok, apabila dia beraksi as a center forward, daripada 47 perlawanan, 18 gol, 9 assist dia berikan. Apabila dia beraksi di dominant position dia, left winger, daripada 44 perlawanan, 6 gol, 8 assist dia berikan. Right winger, 25 perlawanan, 6 gol dan juga 2 assist. Yang lain tu ada lagi perlawanan dia, ada lagi dia punya assist, ada juga dia punya gol. Tapi aku lebih ingin berkongsi dengan anda dominant plays dia. So kalau letaklah ini left winger, right winger, center forward, dia masih boleh melakukan sesuatu lah untuk position tersebut, masih mampu untuk menyumbang kepada klub beliau. So aku ada membuat sedikit perkongsian lah di dalam secara detail sebenarnya berkenaan Park Jung-bing ni. So kamu boleh follow aku punya Facebook page Sabah Reno TV. Aku akan letak dia punya link di ruang komentar di bawah. Bukan saja dia, aku ada memberi banyak details mengenai Oskari juga, mengenai Hanafi Tokyo, Fayad Zulkifli, Fazrul Daniel dan juga Halim Sahari ni.
semua aku perjelaskan di situ. So kalau anda mau baca, anda boleh sekali lagi pergi ke Facebook page Sabah Rhino TV. So untuk dia ni, apa yang aku perhatikan di sini, yang reason besar kenapa dia ni amat sesuai untuk bersama Sabah FC, satu adalah pengalaman dia ni di dunia lah, lebih kurang macam tu, pasal dia telah beraksi di banyak tempat, baik di Asia, baik di Eropah. Lebih kurang macam tu. Dan satu lagi adalah dia punya macam mana aku katakan tadi, dia punya position ni cukup banyak. So it's either dia digunakan as a starting 11 ataupun sub. Dia ni cukup realistik untuk kita kerana dia boleh mengisi mana-mana kekosongan ataupun gantian yang perlu dilakukan sekiranya ada pemain kita perlu diganti penat, injured, apa-apalah masalah yang mungkin akan berlaku kepada mereka. Lepas tu dia ni juga adalah merupakan salah satu punca, seperti mana Fergus Tierney terlebih dahulu, dia adalah punca utama kita untuk menjaringkan gol. Tapi dengan adanya Park ni, dia adalah kita boleh label dia selaku orang yang boleh membantu kita untuk meningkatkan lagi peluang jaringan dan peluang assist yang mungkin boleh dilakukan ke atas rekan-rekan yang lain. So aku ada mention dia ni pernah beraksi international, dia ni beraksi di banyak-banyak tempat. So basically dengan umur dia 32 ni, memang dia cukup berpengalaman. So dua benda yang aku perhatikan di sini adalah dia boleh dikatakan juga mempunyai leadership capability di atas padang, dan juga satu lagi ialah dia boleh membantu juga anak-anak muda yang ada dalam skuad Sabah FC seperti Hazard, Harit, semualah. Dan yang paling aku rasakan mungkin yang akan memberi salah satu impact yang boleh kita ceritakan di sini adalah dia ni pemain yang sukar diramal tentang apa yang bakal dia lakukan. Sekali lagi kerana capability dia untuk beraksi di multiple position dan kemampuan dia untuk menggunakan kedua belah kaki dia lah. Cuma persoalan dia sekarang ni, again, adakah dia akan digunakan di center forward ataupun di bahagian wing, itu remain to be seen buat masa ni, kerana kita masih lagi menunggu sekiranya Sabah FC akan membawa masuk satu lagi pemain import yang beraksi di bahagian hadapan. So untuk minggu ni aku merasakan memang akan busy, di mana kita akan dapat banyak info statement daripada Sabah FC tentang mungkin kemasukan sekali lagi pemain import ataupun pemain tempatan dalam skuad kita ni. As for now, aku menyaksikan kita punya skuad ni cukup bagus sudahlah dari segi starting 11 dan juga rotation yang perlu dilakukan. Aku yakin setiap position sudah ada dia punya pengganti, tapi yang perlu diberi perhatian juga adalah bahagian left back dan juga center back, sekiranya perlu diperbaiki lagi bahagian tersebut. So aku tidak akan membuat perkongsian formation atas padang. Itu aku rasa kita tunggulah sampai habis semua kemasukan pemain Sabah FC ni, baru kita akan membincang mengenai benda itulah. So okay guys, itu adalah perkongsian terkini transfer in deal done yang telah diumumkan oleh Sabah FC sendiri di Facebook page mereka. So sekali lagi good job untuk management Sabah FC, walaupun anda lakukannya mengikut timing bekerja, tapi tak apalah as long as kamu bagi. I don't mind lah sebenarnya, tapi something yang ketara sangat berlaku lah. Okay, so bagaimana pula pendapat anda mengenai pengambilan sekali lagi Park Jung Bing ni bersama Sabah FC? Adakah anda merasakan dianya satu pengambilan yang bijak daripada manajemen Sabah FC? Letaknya di ruang komentar bawah. Dan sekali lagi jangan lupa untuk follow SRTB punya Facebook page lah. Link akan diletakkan di ruang komentar di bawah ni. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.